Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada tengah hari ini kita akan menyambung lagi kuliah pengajian tafsir Al-Quranul Karim, sambungan daripada tafsir surah Yusuf yang kita baca ni, dan sambungan pada tengah hari ini iaitu ayat yang ke-62 surah Yusuf, muka surat 242. Muka surat 242. Bulan lepas kita telah berhenti pada ayat yang ke-61, dan kita akan sambunglah insya-Allah ayat 62. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza inqalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Sambungan ayat 62 ni sambungan kisah Nabi Yusuf AS yang telah kita baca sebelum ni. Yang mana dalam ayat yang kita baca sebelum ni, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bagaimana peristiwa-peristiwa yang telah berlaku kepada Nabi Yusuf pada zaman Nabi Yusuf AS. Jadi sebagaimana yang telah kita maklum telah berlaku pada zaman Nabi Yusuf AS 7 tahun yang getir 7 tahun yang getir. 7 tahun yang menjadikan kehidupan manusia itu susah. Kalau zaman kita sebelum ni mungkin baru-baru ni PKP lah, PKP. Tapi PKP itu bukan semua orang, sebahagian saja berada dalam keadaan getirlah kehidupan dia. Kerana bekalan kehidupan itu tidak ada atau berkuranglah, mereka berada dalam keadaan kekurangan keperluan hidup mereka. Puncanya hujan tidak turun. Puncanya hujan tidak turun, kemarau Jadi Allah Subhanahu wa taala ada sebutlah di tempat yang lain, rezeki yang kita nikmati dalam kehidupan kita ni asbablah, atau kita kata punca kesemuanya rezeki tu yang dimiliki oleh kita sekarang ni, puncanya daripada air hujan. Puncanya daripada air hujan. Wallahu anzala minas samai rizqa, Allah sebut. Allah menurunkan daripada langit sana rezeki untuk manusia ni.
Mana rezeki yang kita miliki semua ni, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, berpunca daripada air hujan. Kalau tidak diturunkan hujan kepada kita, Allah tidak turunkan hujan kepada kita, maka kita semua ni tidak akan dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah kehidupan kita, ya. Tak apalah. Jadi berlaku 7 tahun kemarau ni. Jadi apa yang berlaku ketika itu, dalam ketika ini Nabi Yusuf sudah diangkat menjadi menteri lah. Menteri yang jaga kewangan negara. Mana urusan kewangan negara ni perlu melalui Nabi Yusuf lah. Perlu tanda tangan Yusuf, ya, perlu kelulusan daripada Nabi Yusuf AS. Ya, mana menteri yang jaga perbendaharaan negara. Kalau zaman kita sekarang ni menteri kewangan lah. Menteri kewangan, ya. Di antara menteri yang utama dah dalam sesebuah kerajaan, yang perlu dipilih sebaik mungkin juga. Sebab menteri ini bertanggungjawab nak mengurus kewangan negara, ya. Tak apalah. Jadi abang-abang Yusuf dalam apabila berada pada tahun kemarau ni, mereka telah datang ke Mesir. Berita tentang Mesir memiliki gandum yang banyak lah, bekalan gandum yang banyak ni tersebar sehingga ke Palestin. Jadi abang-abang Yusuf ketika itu pergilah ke Mesir untuk mendapatkan gandum, ya. Dan mereka telah membawa barang-barang tukaran, dia panggil barang-barang tukaran, ya. Bid'ah maksudnya barang-barang yang akan ditukar dengan gandum. Ya, itu kaedah muamalat zaman dululah. Ya, kita sekarang ni tidak guna dah. Kalau dalam bahasa yang biasa kita guna dengar ni, mana sistem barter. Sistem barter, mana sistem tukaran barang. Ya. Jadi diberikan barang tu sama ada suka sama suka ataupun dengan jumlah nilai barang tersebut lah. Sebab ketika itu tidak ada sistem mata wang lagi. Sistem mata wang tidak ada. Ya. Ataupun kalau ada sekalipun, ya, sistem barter ini masih diguna pakai. Sebab ada yang mengatakan sistem mata wang ni sudah ada dah. Kenapa? Sebab dalam ayat sebelum ni kita sudah baca ayat berkaitan dengan penjualan Yusuf tu. Mereka jual Yusuf dengan beberapa dirham. Mana dirham sudah ada. Dia mata wang tu ketika itu sudah ada. Ya. Jadi mata wang pun digunakan. Jadi sistem barter pun digunakan juga ketika ini. Jadi kalau tidak ada duit, tak mana tidak ada duit lah yang untuk dibeli, jadi mereka boleh guna tu barang tu untuk ditukar dengan gandum ataupun apa yang mereka nak tukar lah. Jadi mereka bawa lah ketika ini barang-barang yang bernilai yang dimiliki oleh mereka ketika itu. Tidak disebutlah barang apa tu, tidak disebut. Ni ya. Jadi kita faham sendirilah, sesuatu barang yang bernilai yang dimiliki oleh mereka ketika itu mereka bawa pergilah. Periuk kau ikutlah. Periuk kau, baju kau, seluar kau, apa semua. Ya, alat-alat senjata kau kita kata. Ya, yang boleh dinilai barang tersebut, dengan nilai tersebut akan diberikan gandum kepada mereka ni. Itu barang-barang dagangan. Mereka bawa, 10 orang mereka ni bawa banyaklah barang-barang yang untuk ditukar dengan gandum. Jadi apa berlaku ketika itu? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Jadi Nabi Yusuf ni ambil lah barang-barang mereka untuk ditukar dengan gandum. Dibawa ke satu tempat lah, tidak dilakukan depan mata mereka. Diambil barang-barang mereka, dibawa satu tempat untuk dinilai. Kemudian diberikan gandum kepada mereka berdasarkan nilai barang tersebut. Kalau barang tu bernilai RM30, jadi gandum tu dengan jumlah RM30 lah. Itu cara dia. Jadi apa berlaku? Nabi Yusuf alaihissalam, ya, telah berkata kepada pekerja-pekerja dia. Waqala, kata Yusuf li fityanihi, berkata Yusuf kepada pekerja-pekerja atau staf-staf dia lah. Sebab Yusuf ni menteri. Ya. Jadi kalau disebut sebagai menteri, kita maklum lah, menteri ni adalah orang-orang yang bekerja dengan menteri tersebut. Jadi fityan ni makna orang suruhan. Orang suruhan. Kalau kita, bahasa kita staff lah, raja lah. Ni.
Jadi Yusuf telah suruh kepada pekerja-pekerja dia, bagi tahu kepada pekerja-pekerja dia apa dia? Ij'alu bida'atahum fi rihalihim. Masukkan kembali barang-barang mereka ini ke dalam guni mereka. Rihal tu kita terjemah sebagai guni lah, mana tempat untuk bekah, untuk dimuatkan gandum. Kalau kita sebut, kita boleh faham sebagai guni lah. Ataupun kita terjemah, walaupun rihal tu tidak masuk guni, cuma kita faham sebagai guni. Untuk letak gandum, bubuh gandum dalam tu. Jadi Nabi Yusuf AS kata kepada pekerja-pekerja dia, masukkan kembali barang-barang mereka ni ke dalam guni mereka. Lepas tu gandum pun masuk sekali lah. Mana masukkan gandum, kemudian masukkan barang dagangan tu, barang mereka tu. Jadi apa makna ni? Apa makna perbuatan Yusuf di sini? Sepatutnya, jadi persoalannya betul tak Nabi Yusuf buat ni? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu betul ke tidak betul? Sebab kalau ikut dari sudut hukum, sepatutnya kena faham, gandum tu bukan milik Yusuf. Gandum tu milik kerajaan. Yusuf ni, Nabi Yusuf hanya mengurus takbir saja gandum tersebut. Kalau ikut dari sudut undang-undang atau dari sudut hukum sekalipun, yang mana undang-undang dan hukum ini untuk orang lain, Nabi Yusuf buat seperti ni lah. Kaedah dia macam mana? Maksudnya barang-barang yang dibawa oleh manusia ketika itu menjadi milik kerajaan. Maksudnya perlu diambil oleh Yusuf. Ni barulah bagi gandum. Ni kalau kita faham apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf sekarang ni, kan, Nabi Yusuf dia tidak ambil barang tersebut. Kan? Maknanya dia bagi gandum, kemudian barang tu dia pulangkan balik. Tuan-tuan nampak seperti apa ni? Mana Nabi Yusuf bagi percuma lah. Nabi Yusuf tu bagi percuma. Dia bagi percuma tu gandum milik dia ke milik kerajaan? Kalau milik dia tak apalah dia bagi percuma. Yang jadi masalah sekarang ni milik kerajaan. Kalau kita nak kata dari sudut bahasa yang lain, seolah-olah macam Nabi Yusuf ni mencuri lah kita kata. Sebab dia tidak ambil itu. Kalau kita contoh, kalau kita kata duit kan, sepatutnya Nabi Yusuf ambil lah duit tu. Dia tak ambil duit, dia bagi saja gandum tersebut. Kita nak faham macam mana, tuan-tuan? Kan? Nak faham macam mana? Sebab tu saya sudah bagi tahu dah, sebelum ni saya sudah cerita dah, beberapa tempat dalam surah Yusuf ni kita kena berhati-hati dalam memahami tafsiran ataupun makna ataupun kisah. Sebab kalau kita tidak faham, boleh jadi kita akan jadi tersalah faham. Dia bahaya Quran ni kalau kita tak faham, tak apa lagi. Okey lagi lah, tak apalah kalau kita tak faham. Yang bahayanya kalau kita salah faham. Salah faham itulah membawa kepada kesesatan, membawa kepada yang boleh membinasakan manusia. Sebab apa? Salah faham. Kita kata boleh, macam mana pula boleh jadi salah faham? Memang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran seperti itu. Jadi sesak manusia ni. Yudillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Allah Subhanahu Wa Taala menyesatkan manusia dengan perumpamaan dalam Quran itu, dan juga dia memberi petunjuk sesiapa yang dikehendaki. Mana boleh berlaku pada manusia ni sesak bila dia baca Quran ni. Kita kata Quran ni, bila the Quran kitab ni kitab wahyu, kitab petunjuk. Sepatut bila kita baca Quran kita dapat petunjuk. Tapi macam mana pula manusia, sebahagian manusia ni dia baca Quran jadi sesak dia. Ada kita tengok sebelum ni Sabri tu sesak. Orang kata sesak barak. Sesak barak kan. Nabi Kahar sebelum ni. Tuan-tuan pernah Nabi Kahar? Dia kehebatan bangsa Melayu kita ni. Kita ada Nabi sebelum ni. Nabi Kahar. Dia baca ayat Quran tu, dia jadi Nabi. Dalam surah Yasin tu kan. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu daripada kamu dari kalangan manusia, nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tu tengok dalam Quran tu Allah tak sebut kamu. Kamu tu siapa dia? Saya, dia kata. Oh, benak manusia seperti ini. Ramai dia sesak. Sebelum ni ada manusia ni. Dia baca Quran. Dia kata tengok dalam Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala cerita tu Nabi Ibrahim mimpi tu sembelih anak. Dia tak terima korban ni. Popok liberal ni kan hok guna kepala otak ni.
Tak guna, dia tak terima dia. Mana ada korban-korban ni, menyeksa binatang, menganiaya binatang, macam-macam lagi fahaman dia. Lepas tu sebab kalau biasanya bab korban ni, biasanya dalil kita Nabi Ibrahim lah, kisah Nabi Ibrahim tu yang kita dengar dalam surah Safat tu kan, Allah Ta'ala cerita pada kita, dia baca Quran, dia baca kisah tu. Letihnya baca Quran ke bahasa Inggeris, habis. Dia Quran tu ke bahasa Arab, dia baca ke bahasa Inggeris. Dia apa kata, tengok dalam Quran ni Allah cerita Ibrahim mimpi. Dah kalau mimpi bukan betul, dia kata mimpi tu daripada syaitan. Habis. Sesat. Kan, jenis manusia seperti ni, dia baca Quran sesat. Lepas tu ada pula golongan orientalis kan, golongan orientalis ni mana golongan musuh Islam. Popok ni baca Quran ni, kita je tak baca Qurannya. Dia musuh Islam ni sentiasa kaji tentang Quran, dia faham Quran, cuma dia kaji Quran, cuba nak memahami Quran untuk hentam Islam. Tengok dalam surah Yusuf ni, Allah Subhanahu wa taala kata, boleh kita nak ambil barang-barang kerajaan, buat sesuka hati kita. Kan, kalau kita guna dalil tu sesat kita. Kalau kita guna dalil, dah Nabi Yusuf ni tengok, dia ambil tu gandu tu milik kerajaan, dan dia pulangkan balik, sepatutnya dia tidak boleh pulangkan balik barang tersebut kan. Bila ditukar, makna barang-barang tu milik kerajaan, kenapa dia pulangkan balik? Persoalannya, dia bagi percuma, macam dia curilah kita kata. Jadi kalau kita guna dalil ni untuk kita curi khazanah kerajaan, dosa lah kita dah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut alih mencuri, jadi bercanggah. Jadi macam mana kita nak faham? Pertama kita kena ingat, Quran ni dia tidak boleh bercanggah dengan hukum yang sudah sabit alih. Itu salah satu daripada usul tafsir. Kalau kita belajar tafsir Quran, dalam pengajian tafsir Quran ni kita akan belajar usul tafsir, dia panggil. Mana kaedah-kaedah dalam mentafsirkan Quran tu bergantung kepada kaedah dia lah, tafsir Quran ni. Jadi salah satu kaedah tafsir Quran ini, tafsiran itu tidak boleh bercanggah dengan hukum yang sudah sabit dah tadi balik. Kan? Jadi dalam Quran ni memang Allah Ta'ala tegah manusia mencuri. Jadi kalau kita jadikan dalil ni, tafsir ayat seperti ni, dengan maksud boleh kita mencuri atau boleh kita ambil. Kadang-kadang kita tidak mahu guna perkataan mencuri tu kan. Kita guna kalimah yang lain, makna ambil barang kerajaan sesuka hati, kita kata. Padahal curi jugalah. Tak betul, sebab bercanggah dengan ayat yang sudah yang lain. Jadi kalau ada siapa-siapa yang tafsir seperti itu tidak boleh. Dan tafsiran seperti itu tidak boleh dipakai lah. Itu bukan pengajaran tu. Kan? Makna yang terkandung, walaupun kata memang makna seperti itu, kalau kita nampak apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, tapi tidak boleh diterima. Mana-mana tafsiran yang bercanggah dengan hukum yang sudah sabit, itu kita kena tolak. Tafsiran tersebut tidak boleh dipakai. Jadi cerita dia ni apa makna? Kan? Jadi Nabi Yusuf ni dia pulangkan balik dia barang-barang yang dimiliki oleh abang-abang dia, mana dia bagi percuma lah, dia ambil gandum kerajaan ni, dia bagi begitu saja. Kan? Pertama, perbuatan Nabi Yusuf tu betul ke salah? Kita tidak boleh kata salah lah, sebab dia Nabi. Tentu sekali betul. Kan? Pertama, tidak bercanggah tu sebab apa? Sebab segala perbuatan Nabi dan perkataannya Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala itu berpandukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu perkara yang kita tengok dilakukan oleh Nabi, yang secara zahirnya apabila kita tengok bercanggah tu, kita tidak boleh kata salah. Tidak boleh kata salah. Ni sebab apa? Sebab dia Nabi. Seperti mana Nabi Ibrahim sembelih anak apa semua tu kan. Itu wahyu daripada Allah. Itu bukan bermaksud untuk kita kepada kita boleh sembelih anak, bukan. Sebab apa? Wahyu. Bila kata Nabi ni dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu wahyu, sesuatu perbuatan yang kita tengok bercanggah tu oleh kerana wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak salah. Kan? Seperti mana kita boleh baca dalam peristiwa Nabi Musa dan Khadir tu. Nabi Musa dan Khadir kan?
Tu kita, itu pengajaran juga tu. Nabi Musa AS bila dia tengok dia bersama dengan guru dia, Khadir tu guru pada Nabi Musa AS. Dia bersama dengan guru dia. Ketika tu banyak berlaku peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Nabi Musa bercanggah dengan syariat dia. Kalau kita baca kan, salah satunya beberapa perkara kan bercanggah dengan syariat dia. Syariat yang dibawa oleh Nabi Musa lah. Nabi Musa dia bawa syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam syariat ni apa yang dilakukan oleh Khadir itu bercanggah dengan syariat. Jadi dia pun bila Khadir kata kamu jangan, bila kamu tengok sesuatu yang aku lakukan ini tak betul, kamu jangan tegur aku. Jangan tegur aku. Kan itu syarat dia. Jadi Nabi Musa tegurlah. Kenapa? Sebab bercanggah dengan syariat dia. Salah satunya dia bunuh seorang budak. Dia bunuh seorang budak. Ketika tu mati budak tu. Sebab tu Nabi Musa tegur sebab bercanggah dengan syariat. Tapi apa yang dilakukan oleh Khadir tu betul atau salah? Walaupun dia bunuh seorang budak. Betul. Tapi itu bukan bermaksud menjadi dalil kepada kita boleh bunuh seorang budak. Tak boleh. Sebab kita tak dapat wahyu. Khadir tu kena akhir kalau kita baca dalam surah Kahfi kan dia sebut apa dia? Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak buat semua ni atas kehendak aku sendiri, tidak. Mana apa yang dia buat itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hikmah dia kita boleh baca sendiri dalam surah tersebut. Dia bagi tahu tu hikmah dia. Itu yang pertama. Itu dalil kita yang pertama nak bagi tahu. Semua perbuatan nabi-nabi yang kalau kita tengok bercanggah dengan hukum akal ataupun hukum syariat itu apabila daripada nabi, maka dia tidak bercanggah walaupun perbuatan itu tidak menjadi sunnah kepada kita, tidak menjadi pengajaran kepada kita untuk kita ikut. Kan. Seperti contoh dalam Quran kan, Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada kita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu dia berurusan dengan jin kan. Dia minta pertolongan bantuan dalam urusan pentadbiran itu kepada jin. Kalau ikut bercanggah tak boleh. Sebab kita manusia biasa tidak boleh berurusan dengan jin. Memang jeladah Allah Taala sebut dalam Quran. Itu tidak boleh. Kan. Jadi kalau kita berurusan dengan jin syirik, tapi Nabi Sulaiman tidak syirik. Jadi bercanggah tu. Tetapi untuk Nabi Sulaiman tu boleh. Kenapa? Sebab itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Arahan daripada Allah. Kan? Untuk kita tidak boleh. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu bukan panduan untuk kita lakukan. Itu yang pertama lah, hujah kita yang pertama. Jadi kita nak bagi tahu apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika ni tidak salah. Walaupun kita tengok macam salah lah. Sebab apa? Sebab seolah-olah kita nampak macam dia tu mencuri, kita katakan. Curi kan, buat sesuka hati. Sebenarnya tidak boleh. Menteri, kita kata menteri kewangan apa semua dan mana-mana menteri, bukan bermaksud dia jadi menteri itu mana harta kerajaan tu milik dia. Bukan, kena faham kan. Kita semua faham macam bendahari. Satu di kalangan tuan-tuan ni diberi jawatan sebagai bendahari yang pegang akaun syarikat. Bukan bermaksud akaun syarikat tu milik tuan-tuan ada. Tuan-tuan itu sebagai penjaga saja kepada akaun tersebut. Tidak bebas untuk buat sesuka hati. Pengurus saja. Dia ada prosedur-prosedur dia. Tu kena faham. Sama juga Nabi Yusuf dia harta kerajaan Mesir ketika itu bukan milik dia. Dia sebagai pengurus takbir saja. Jawatan ni kan dia minta sebelum ni untuk dia mengurus takbir kewangan negara. Kan. Jadi pertama kita sudah sebut dah. Yang kedua, ni hujah akal. Ini tafsir. Sebab tu dalam Quran ni di antara salah satu usul tafsir, dia ada beberapa usul kan. Salah satunya tafsir Quran bil akli. Dia diterima juga. Diterima. Tapi bukan tafsir Quran bil akli ni, tafsir Quran dengan akal ni dia bukan letak nombor satu, tidak. Bukan usul yang nombor satu. Usul yang nombor yang kemudian dah ni. Kan. Dia nombor satu sekali tafsir Quran dengan Quran. Tafsir Quran bil Quran. Nombor satu. Maksudnya kita nak faham ayat Quran ni, tengok ayat Quran yang lain. Tu cara dia. Sebagaimana saya sebut tadi kan. Contoh Nabi Sulaiman tu kan, dalam Quran tu kita tengok Nabi Sulaiman tu berurusan dengan jin. Jadi persoalan boleh tak kita berurusan dengan jin? Kena tengok ayat lain. Ayat lain Allah tegah tidak boleh. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin fazaduhum rahaqa. Itu ayat dia. Dalam surah jin itu dalil
nak mencegah manusia ni daripada meminta pertolongan dan bantuan kepada jin, tidak boleh. Maksudnya kita kena rujuk Quran. Sebab tu kita kena faham Quran ni, bila kita baca Quran, kita kalau semata-mata ayat kita baca ni kita tak boleh nak faham lagi. Kena tengok ayat yang lain. Itu tafsir Quran bil Quran dia panggil. Yang kedua, tafsir Quran bis sunnah atau bil hadis as-sahihah. Ya, tafsir Quran dengan hadis. Hadis itu adalah tafsir kepada Quran. Dia ada beberapa usul lah. Ya, tafsir Quran bi aqwalis sahabah, tafsir Quran dengan perkataan sahabat, pendapat sahabat, tafsir Quran dengan pendapat ulama, tafsir Quran dengan akal. Itu kemudiannya. Tapi boleh diguna pakailah. Kan? Maknanya dalam kita nak memahami ni, kita boleh guna akal kita. Betul ke tidak betul? Tapi syaratnya tidak bercanggah dengan usul yang lain, itu tidak. Jangan bercanggah pula. Kalau bercanggah tak boleh pakailah. Okey. Kita kena faham, Nabi Yusuf ni siapa dia? Menteri kah ketika ni? Menteri yang kita kata yang jaga perbendaan negara dan merupakan salah satu jawatan yang tinggi dalam kerajaan. Ulama tafsir kata dia ni nombor 2 selepas raja. Ada yang mengatakan Yusuf ketika ini pemangku raja. Mana kalau raja tidak ada, dia yang ganti raja. Makna besar. Jadi kalau jawatan besar dari sudut hukum akal kita, kan? Biasanya orang yang berjawatan besar ni gaji dia besar. Betul tak? Betul. Ni mana-mana pun boleh terima. Jadi gaji besar. Jadi ketika ni kita kena faham, Yusuf ni dia memegang jawatan Menteri Kewangan. Tentu sekali dia ada gaji yang besar. Sebab tu kita dalam ayat kita baca sebelum ni kan, ya tabawwa tu ayat 56. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha, kan. Demikianlah kami telah memberikan kedudukan kepada Yusuf sebagai jawatan tersebut di Mesir. Dengan jawatan yang ada pada dia, dia bebas nak pergi ke mana saja dia nak pergi. Kenapa dia bebas dia nak pergi? Sebab dia ada duit ketika tu, duit dia banyak. Betul dia dulu sebelum dia sebagai hamba orang suruhan, itu dulu. Sekarang dia menteri. Bila menteri, gaji dia tu banyak. Tidak disebutlah banyak tu berapa. Tuan-tuan jangan tanya saya pula berapa kan. Kita tidak tahu. Cuma kita faham dari sudut hukum adat ataupun hukum akal kita, mana-mana manusia apabila diangkat menjadi menteri dalam satu kerajaan, sudah tentu gaji dia tu tinggi. Gaji besar kita kata. Gak Menteri Kewangan kita pun besar juga gaji kan. Berapa tu tuan? Saya tak tahulah. Kan. Puluh-puluh ribu jugalah. Kan. 10-20 kali ganda juga dengan kita ni. Gaji dia sebulan tu. Kita tidak salah, kita bukan nak membuktikan gaji tersebut, cuma kelayakan dia. Dia layak nak dapat. Jadi kalau kita kata 60 ribu sebulan ke 70 ribu sebulan, layak kelayakan dia, tak apalah. Sebab dia nak urus kewangan ni, bukan kewangan 30-40 ribu duit kerajaan, bilion kan, nak uruskan semua, pening kepala tu. Jadi sesuai dengan dia. Begitu juga Nabi Yusuf ni, dia ada gaji yang tinggi. Bila gaji tinggi, patut dia ni seorang Nabi. Bila seorang Nabi, kita dah dari sudut akidah kita, dari sudut ilmu yang sudah ada pada kita ni, kita maklum Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ni antara sifat wajib yang ada pada Nabi. Kan, bila kita belajar akidah, bab kenabian atau kerasulan, akan diajar kepada kita sifat-sifat sifat wajib kan, sifat wajib dan sifat mustahil yang ada pada Nabi. Maksudnya Nabi-Nabi Allah ni wajib pada dia ni ada sifat seperti ini, baru dia tu seorang Nabi. Kalau tidak ada sifat ni, dia bukan Nabi. Nabi ni dia wajib memiliki sifat seperti ini. Pertama apa dia? Siddiq. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatwanah. Siddiq, amanah, tabligh, fatwanah. 4 sifat wajib yang ada pada Nabi. Kan? Dan ini memang sifat Nabi Yusuf. Sebab tu kalau kita perhati dalam ayat 54 sebelum ni kan, ayat 54 tu, dia minta daripada raja tu supaya berikan jawatan kepada dia ni untuk jaga perbendaharaan negara. Kenapa? Dia kata, okay, ini perkataan raja kepada Yusuf dalam ayat 54 dan 55. Okey. Qala innakal yawma ladaina makinun amin. Kan, sesungguhnya kamu ini wahai Yusuf, di sisi kerajaan mana dalam kerajaan sekarang ni, seorang yang memiliki jawatan kedudukan yang tinggi, amin dan yang amanah. Raja tahu daripada mana dia tu amanah.
Raja tahu daripada mana? Daripada peristiwa sebelum ni lah. Orang yang amanah je yang boleh buat seperti ni. Kan? You duduk dalam penjara ketika itu kan, tak mahu keluar dia daripada penjara. Bila ditanya tengok, kerana dia nak jaga hubungan, dia tak mahu berzina. Tak mahu berzina tu amanah dah tu. Orang yang amanah dah tu tak mahu berzina. Kan? Tak mahu berzina dengan Zulaikha. Zulaikha paksa dia kan, untuk berzina dengan dia. Paksa pun dia tak mahu berzina. Tengok betapa dia tu jaga amanah. Ya? Kalau dia berzina dengan Zulaikha, dia telah khianat kepada amanah. Dia telah khianat kepada amanah dia. Sebab dia tu kan duduk dalam rumah tu sebagai orang suruhan, tiba-tiba berzina. Dia tak khianat seperti itu. Khianat dah tu. Kalau tuan-tuan ada masa, baca dalam surah Qasas. Kalau ada masa lah. Tak ada masa pun, kalau tak ada masa saya cerita kan. Dalam surah Qasas tu kan, apa panggil, anak perempuan Nabi Syuaib tu, dia bagi cadangan kepada ayah dia. Dia bagi cadangan kepada ayah dia. Apa dia? Tentang Musa tu kan. Sebelum tu Nabi Musa telah bantu dia ni. 2 orang anak perempuan Nabi Syuaib. Kan? Lepas balik ke rumah, dia pun bagi cadangan kepada ayah dia. Dia kata apa dia? Ya abati istajir, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Itu perkataan dia. Itu perkataan anak perempuan Nabi Syuaib. Dia kata, wahai ayah, kamu ambillah lelaki itu bekerja dengan kita. Kan? Sesungguhnya sebaik-baik orang untuk kamu ambil dia bekerja adalah orang yang ada kekuatan tenaga dia dan dia amanah. Tengok dia amanah. Jadi perempuan tu, anak perempuan Nabi Syuaib tu, dia tahu daripada mana Musa tu seorang amanah. Padahal dia baru kenal je Nabi Musa tu. Baru kenal je Musa, bukan kenal lama. Lainlah kalau sudah kenal lama dah. Kadang-kadang kita sekarang ni kenal lama pun tak kenal lagi kan. Bukan main lagi duduk cinta 10 tahun. Buat kahwin 2 bulan cerai. Ada juga lagu tu manusia. Kata kenal. Kenal punya baru kahwin 2 bulan cerai dah. Mana tak kenal. Ni dikenal daripada mana? Ulama tafsir kata ketika mana dia pulang. Sebab ketika mana anak perempuan Nabi Syuaib ni panggil Musa nak berjumpa dengan ayah dia. Kan? Dia berjalan berdua-duaan. Ulama tafsir kata ketika itu Nabi Musa AS mengarahkan, dalam Quran Allah Ta'ala tidak sebut, cuma ulama tafsir cerita. Sebab daripada mana perempuan ni, anak perempuan Nabi Syuaib itu tahu Musa tu amanah. Kan? Dia kata kerana ketika mana pulang daripada rumah ni, Nabi Musa AS berjalan di depan, dia arahkan perempuan tu di belakang. Kamu duduk belakang. Kalau pergi ke kanan, kamu bagi tahu ke kanan. Kalau pergi ke kiri, kamu bagi ke kiri. Sebab ayah dia tu panggil dia nak berjumpa, nak bagi upah kepada Musa AS ketika itu. Bila balik tu, perempuan, jadi bila lelaki dan perempuan ni berjalan, perempuan tu perlu di belakang. Kalau perempuan di depan, habis. Macam-macam dia akan perhati lah, tengok. Ni perempuan di belakang. Kan? Jadi bila dia tahu keadaan seperti ni, baru dia tahu ni seorang lelaki yang baik dan yang amanah. Sebab dia boleh jaga hubungan ni. Ya. Walaupun berdua-duaan ketika tu. Kalau biasa-biasanya kan, dua-duaan ni habis dah. Habis. Dia boleh jaga. Sebab tu dia kata, apabila manusia ni, sebab dia anak Nabi. Perempuan ni dia anak Nabi Syuaib. Dia tahu hukum, dia tahu perkara seperti ni. Jadi bila dia dapati adanya seorang manusia seperti ni yang boleh jaga amanah dalam agama ni, kan? Jaga amanah agama, hubungan dia, maka boleh ambil dia tu bekerja. Tu cara dia. Amanah. Lepas tu Nabi Yusuf tu amanah lah, nak bagi tahu. Dia seorang amanah. Amanah tu lawannya khianat. Amanah tu sifat amanah, lawan pada amanah khianat. Khianat tak boleh pakai. Jangan ambil kalau ada siapa-siapa sifat khianat sebagai bekerja, walaupun dia pandai sekalipun. Kan? Jadi sekarang ni masalah macam kan? Bila diserahkan sesuatu kepada yang tidak amanah, hancur. Walaupun memang dia pandai. Kan? Dia ada PhD, dia ada master, dia ada kemahiran, dia ada CG, dia apa. Tapi kalau amanah tidak ada, musnah. Yang dikendaki adalah amanah. Jadi Nabi Yusuf ni dia amanah sebagai nabi, bukan amanah sebagai manusia biasa, tidak.
Sebagai Nabi tu amanah. Lagi kuatlah amanahnya. Jadi takkanlah kita nak terjemah sebagai mencuri pula. Nabi tu mustahil. Dia tidak mencuri. Lepas tu dia buat perbuatan seperti ni. Kena ingat. Ya, kita kena faham. Dia ni oleh kerana dia memiliki gaji yang besar. Dan dia pun tak ada tanggungan ketika ni. Lainlah kalau dia terpaksa tanggung anak apa semua. Mana gaji dia tu gajinya banyak, dikumpul apa semua. Kira-kiranya dia bayar balik lah tuan-tuan sini. Tu tafsiran dia tu. Mana dia bayar balik. Bukan dia bagi saja tu, tidak. Bukan dia ambil saja-saja. Kan? Kemudian bagi begitu saja dengan tidak bayar balik. Orang amanah dia bersifat seperti itu. Jenis guna harta orang ni tak bayar balik, itu tidak amanah. Orang amanah ni kalau dia terguna, contohnya kalau dia masalahnya kita nak guna contoh barang-barang kerajaan kan, atau barang-barang pejabat kalau kita kata, barang-barang syarikat, kita sebenarnya kita boleh guna kan. Tapi kalau kita seorang amanah, kita guna tu kan, kita bayar balik lah. Bukan kata tak boleh guna tu maknanya kata tidak boleh guna langsung. Contoh saya sebelum nikah kerja kan, photostat pejabat apa semua, kadang-kadang kita nak photostat untuk diri kita kan, untuk peribadi kita. Guru saya kata tak apa, boleh guna, tak apa, pandai-pandai awak lah. Maknanya bagi kan 10 sen ke 20 sen ke, disediakan tabung di situ. Maknanya kita boleh guna, itu orang amanah. Mana dia guna, dia bayar balik. Bukan kata tidak boleh guna langsung. Kan? Contoh kalau ada benda hari, dia pegang duit kan. Duit ni duit surau. Lepas tu mungkin ada keperluan ke yang mendesak dia guna dulu sementara. Kemudian dia bayar balik lah. Itu sifat orang yang amanah. Dia tidak amanah tu kalau dia guna, dia pegang tu, dia guna tu pakai kau tak bayar dah. Tu tidak amanah. Maknanya maksudnya dia pulangkan balik barang-barang yang patut diambil oleh Nabi Yusuf ni, dia pulangkan balik kepada abang-abang dia ini, dan dia ganti balik dengan duit dia. Dia bayar balik kepada kerajaan dengan duit dia. Itu perbuatan Yusuf di sini. Itu tidak bercanggah lah dengan tafsiran tafsiran akal kita ni, tidak bercanggah, dan itu yang patut diterima. Bukan ayat ni nak menunjukkan Nabi Yusuf tu mencuri dan kita semua boleh mencuri, siapa-siapa jadi menteri boleh guna harta kerajaan sesuka hati. Tidak betul kalau kita faham seperti itu. Jadi dia bayar balik. Sebab dia Nabi Yusuf AS ni dia buat seperti itu tu kenapa? Kenapa dia buat seperti itu? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada kita. Dalam perbualan sebelum ni kalau kita perhati kan, dia dah letak syarat kan. Untuk kedatangan kali kedua ni kamu perlu bawa Bunyamin. Fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun, kata Yusuf. Kalau kamu tak dapat bawa Bunyamin, tidak ada sukatan ganda untuk kamu. Tidak ada bekalan ganda untuk kamu, dan kamu tak perlu berjumpa dengan aku, kata Yusuf. Maksudnya untuk kedatangan kali yang kedua wajib ada Bunyamin. Syarat utamanya mesti kena ada Bunyamin. Kan Bunyamin itu syarat utama. Maksudnya kalau mereka bawa barang-barang dagangan, Bunyamin tidak ada, memang gaduh tidak akan dapat. Ini syarat utama. Jadi mereka berkata, kami akan pujuk ayah kami. Qalu sanurawidu anhu aba. Kami akan pujuk ayah kami. Kenapa mereka kata kami pujuk? Sebab bila mereka kata seperti itu, maka Nabi Yusuf AS dapat tahu dah. Pujuk tu kenapa? Sebab ayah mereka memang tak bagi Bunyamin. Sebab tu kami akan pujuk dalam ayat sebelum kita bacakan. Sebab mereka dapat rasa bila mereka sendiri dapat rasa ayah mereka tidak akan lepaskan Bunyamin. Bila mereka kata kami akan pujuk, Nabi Yusuf AS memahami maksudnya Bunyamin ni ayah memang tak bagi. Dah susah nak bawa datang. Kalau ikut dalam keadaan biasa, memang susah lah. Jadi ini perancangan Yusuf AS. Jadi Nabi Yusuf AS buat seperti ini, kira-kiranya la'allahum ya'rifunaha izan qalabu ila ahlihim. Nabi Yusuf kata kepada pekerja dia, kamu masukkan semula barang-barang yang mereka bawa ini ke dalam guni mereka, supaya mereka dapat mengenali apa dia ni? Kenal atau tahu kebaikan yang kita buat ni. Kan? Maksudnya Nabi Yusuf nak supaya ayah Yaqub ni, ayah dia, Nabi Yaqub ni tahu bahawa kerajaan Mesir ni kerajaan yang baik. Kerajaan yang tidak khianat, kita kata. Buktinya dia pulangkan balik.
Kan? Sebab boleh jadi Nabi Yaqub ni bila diminta untuk lepaskan Bunyamin, Nabi Yaqub tak bagi. Tu kenapa? Sebab bimbang. Bimbang, takut-takut dibawa Bunyamin ini berlaku seperti mana berlaku pada Yusuf sebelum ni kan. Dia bimbang. Dan dia pun tidak tahu bagaimana kerajaan Mesir tu, zalim ke tidak zalim. Kalaulah diberikan kepada mereka, di mana dipulangkan balik, maksudnya ginilah, nak mudah faham, mana kerajaan Mesir bagi percuma je ganda tu, maka di situ kita akan dapat tahu baik kerajaan Mesir. Sebuah kerajaan yang baik kan. Diberi percuma kepada siapa dia? Foreigner. Kalau kita kata kerajaan bagi percuma kepada kita rakyat Malaysia kan, itu biasalah kita kata warga negara. Ini tengok, bagi percuma bukan setakat warga negara, kepada ni foreigner pun bagi percuma. Tidakkah kita nampak kebaikan kepada sebuah kerajaan itu? Jadi bila diketahui kebaikan ini, maka mudah-mudahan kan, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka ni dapat kembali lagi ke Mesir. Dapat kembali lagi ke Mesir dengan membawa Bunyamin tersebut. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, supaya mereka itu dapat mengetahui kebaikan yang kami buat ini, yang kita buat ni, dan supaya barang dagangan yang dipulangkan itu mereka dapat guna balik untuk datang ke Mesir kali yang kedua. Sebab tuan-tuan sekalian kena faham gini, bila mereka, contoh kalau Nabi Yusuf ambil barang mereka ni kan, sebab barang yang mereka bawa kali yang pertama ni, ulama tafsir kata barang ni barang yang paling bernilai. Kenapa? Sebab kita akan baca akan datang ni, kita akan jumpa ayat akan datang ni, Allah Subhanahu Wa Taala cerita di waktu kedatangan mereka kali yang ketiga, ketika tu mereka bawa barang-barang yang tak ada nilai dah. Barang-barang tidak ada nilai dah. Mana barang-barang bernilai itu sudah habis dah. Jadi bila sudah habis dah, jadi mereka terpaksa bawa barang-barang yang tidak ada nilai ketika tu, sebab barang bernilai sudah habis dah. Jadi kalaulah dia ambil barang-barang bernilai ketika ni, mana tak ada dah. Contohnya kita kata barang bernilai ni jumlahnya 50,000. Kedatangan kali yang kedua, barang-barang itu tidak bernilai 50,000 dah. Mungkin kita kata 10,000 ke 15,000 ke nilai dia. Dia akan jadi kurang dah ketika tu. Jadi kalau dalam keadaan kurang, tentu sekali berat Nabi Yaqub ini untuk membenarkan. Sebab apa? Bekalan tidak cukup. Bekalan tu tidak cukup. Kan? Contohnya kalau kita kata, kalau kita nak pergi luar negara kan. Luar negara, kalau 10 orang, contoh kita kata, 10 orang, kalau seorang 5,000 kan, contoh. Seorang 5,000. 10 orang, 50,000. Kedatangan kali yang kedua, mereka nak pergi 11 orang. Kalau Nabi Yusuf ambil barang-barang ni, kan, dia, kita kata, orang 11 orang, tapi duit ada 15,000. Agak-agak Nabi Yaqub bagi ke tidak? Tak bagilah. Sebab tu Nabi Yusuf ni dia cerdik. Dia kalau dia ambil ni sebab dia tahu keluarga dia, abang-abang dia dalam keadaan susah, keluarga dia dalam keadaan susah, termasuk ayah dia sendiri pun susah. Dia bukan semakin senang. Sebab ni keadaan susah, bukan semakin senang kan. Manusia semakin susah, semakin habis duit. Ini situasi seperti ini. Jadi Nabi Yusuf AS, sebab tu Nabi Yusuf kata la'allahum yarji'un, mudah-mudahan tu mereka dapat kembali kepada kita semula. Mana soalan-soalannya gini lah, kedatangan kali pertama ni mereka bawa 50,000 lah contohnya. 50,000 kan, sepatutnya 50,000 ni habis dah. Sepatut habis lah. Kalau lah Nabi Yusuf ambil, habis lah duit dia 50,000. Tak, Nabi Yusuf bagi balik 50,000 ni. Kan, mana bawa balik, mana bagi percuma lah. Bagi percuma kepada mereka ketika ini. Jadi 50,000 tu mereka boleh guna untuk kedatangan kali yang kedua. Pergi lagi sekali lagi. Itu maksud dia. Sebab tu akan datang ni kita akan baca tengok. Ya, bila dia buka kan, bila mereka buka ni, guni tu depan ayah mereka kan. Mereka tengok barang-barang yang mereka bawa tu dipulangkan balik. Kan? Ya, ma nabghi hazihi bid'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfazu ankhana wa nazdadu kayla ba'in. Tu tengok perkataan dia. Wahai ayah, apa lagi yang kita nak tengok? Dipulangkan balik kepada kita ni, mana diberikan, dikembalikan barang-barang kita kepada kita ni. Mana menteri itu tidak ambil pun barang kita, dia bagi percuma je gandum ketika ni. Lalu
Kan? Wa namiru ahlana, kita dapat menambahkan bekalan untuk ahli keluarga kami. Kan? Mana nak dapat disediakan bekalan? Dapat, kalau zaman kita kan dapat beli lagi tiket. Kan? Dapat beli tiket, dapat beli ni apa semua. Mana kita dapat jaga ya, keluarga kita lagi, dan kita dapat tambah lagi sukatan gandum untuk akan datang ni. Sebab apa? Sebab kita boleh bawa Bunyamin. Kita boleh kedatangan kali pertama 10 orang. 10 orang kan. Ulama tafsir kata satu orang satu guni gandum, ataupun satu orang saya counter. Kan? Jadi kalau mereka datang 11 orang, mana 11 guni gandum. Betul mereka kata kita dapat tambah lagi. Ya, bekalan gandum ini untuk kedatangan akan datang apabila kita bawa Bunyamin. Tu kita akan baca ayat akan datang ni. Nak apa dah? Itu kebijaksanaan Yusuf alaihissalam. Dia buat sesuatu ni di atas kebijaksanaan dia. Dan saya selalu sebutlah tuan. Quran ni kan kitabun hakim, kitab yang bijaksana. Kalau kita nak jadi seorang yang bijaksana, kita kena baca Quran. Kan? Kita kena baca Quran. Quran ini mendidik kita, mengajar kita menjadi orang yang bijaksana. Ya, supaya kita dapat faham. Di sini sebab tu dalam Quran ni Allah Taala cerita kepada kita kisah-kisah orang yang bijaksana. Kita boleh perhati perkataan dia, perbuatan yang bijaksana, perkataan yang bijaksana. Mana orang-orang yang bijak. Termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, seorang yang bijaksana dalam perkataan dia dan perbuatan dia. Supaya kita jadi seperti itulah. Dan saya selalu sebutkan bila kita baca surah Yusuf ni, kan, selalu kita ingatkan diri kita, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan sifat-sifat Yusuf tu. Sifat-sifat yang ada pada Nabi Yusuf ni Allah berikan kepada kita. Kan? Walaupun nama kita tidak Yusuf, tapi biar sifat Yusuf tu ada pada diri kita. Mulia kita tu. Ini maksud Allah Taala datangkan surah Yusuf kepada kita dan kisah Yusuf kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran dan iktibar dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ya. Dan rasanya sekadar inilah untuk hari ini. Kita berhenti setakat inilah, insya-Allah, dan kita akan sambung lagi dalam kuliah akan datang ni. Kita berhenti ayat 62 ya, surah Yusuf, insya-Allah. Sekian saja untuk tengah hari ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Minta ampun kepada Allah, minta maaf. Itu dah sekian. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.